أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Dan bersama-sama sekali lagi kita meneruskan kelas pengajian kita ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan ikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan hadis yang mana kita masuk tajuk mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Itu Haji Zubir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qal ar-ru'yah as-salihah. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bahagian daripada kenabian yang masih tinggal kecuali pemberi khabar gembira, al-mubasysyirat. Mereka, yakni para sahabat, bertanya, apakah itu pemberi khabar gembira ya Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Mimpi yang benar ataupun mimpi yang baik. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menerangkan kepada kita, selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adalah lagi nabi. Nabi kata, la ba'diya, tidak ada lagi nabi selepas aku. Maka bila mana tidak ada nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud syariat Islam telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Tetapi dalam hadis yang kita dengar ini, bahawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada lagi bahagian daripada kenabian yang masih tinggal. Apa yang Nabi nak tu turunkan tu tak ada lagi dah. Sebab apa dah? Nabi adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Tak ada lagi dah nabi selepas itu. Maka wahyu pun tidak akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang masih ada, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat iaitu berita-berita gembira. Berita-berita gembira
yang datang ni daripada mimpi-mimpi as-salihah, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang baik, yang mana dia mempunyai syarat-syarat tertentulah. Dan bila mana kita membicarakan tentang mimpi, maka ulama membahagikan persoalan mimpi ini dengan 3 perkara. Yang pertama sekali, mimpi yang benar, ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Yang kedua disebutkan mimpi mainan syaitan dengan tujuan untuk menakutkan atau menyedihkan anak Adam. Syaitan kan ganggu dengan macam-macam keadaan, kan? Datang dalam mimpi kita, mengganggu kita, sehingga ada sebagian orang yang mimpinya bawa sampai ke siang hari, sampai perasaan itu dibawa sehari semalam. Pagi bangun ke siang sampai ke petang teringat mimpi-mimpi buruk. Dan yang ketiga, mimpi yang terkesan daripada kehidupan nyata dan realiti manusia sehingga dibawa ke dalam tidur. Ini ada 3 keadaan mimpi yang disebutkan oleh para ulama. Baik, disebutkan bahawasanya mimpi yang benar merupakan khabar yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang benar ni tuan-tuan, khabar dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mimpi yang baik. Dan tidak ada mimpi yang paling baik, yang paling benar kepada sesiapa yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi yang paling benar. Tidak ada ulama pun yang menolak tentang mimpi yang paling benar ini, iaitu bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada ciri-ciri lah. Nanti sempat insya-Allah kita akan bincang. Manakala mimpi daripada syaitan ialah mainan tidur yang didatangkan untuk tujuan menakutkan dan melemahkan anak Adam. Kerja syaitan, dia datang, tiba-tiba kita terjun bukit lah, tiba-tiba kita dah atas gunung yang tinggi nak terjun, masuk lombong lah, mimpi-mimpi yang sedemikian datang daripada syaitan. Baik, dan pembahagian itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan yang tadilah, iaitu mimpi terbahagi kepada 3. Berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, bicara diri sendiri iaitu benak fikiran, dan sesuatu yang menakutkan daripada syaitan. Jika seseorang bermimpi sesuatu yang disukai, maka ceritakanlah mimpi itu jika dia mahu, dan apabila dia bermimpi sesuatu yang dibenci, maka jangan diceritakan. Ini antara adab bila mana kita bermimpi. Bila mana kita mimpi yang buruk, tak payah nak cerita heboh, tak payah nak masuk Facebook, kan? Orang sekarang ni kan sibuk dengan Facebook, kan? Pantang ada sikit anak kucing lalu depan rumah, ambil gambar, masuk Facebook. Hari ni ada keberkatannya, anak kucing lalu depan rumah. Apa benda ni? Kan? Tak ada kerja. Semua jenis orang tak ada kerja. Maka adabnya bila mana kita bermimpi yang buruk, jangan disebar-sebarkan, jangan diceritakan dekat orang lain. Yang mana untuk mengelakkan daripada kemurungan ataupun rasa tidak aman bagi diri kita dan orang lain.
Itu kalau kita bermimpi dengan mimpi yang buruk. Adapun sekiranya kita bermimpi dengan benda yang baik, dapat nikmat. Lebih-lebih lagi mimpi itu mimpi yang sangat kita sukai, kan? Kita masuk taman tu, seolah-olah nampak macam taman tu macam syurga. Kita kata macam syurga, padahal bukan syurga pun. Sebab syurga tidak dapat dibayangkan. Kita kata macam syurga, memang sangat nikmat bila masuk dalam tu. Lepas tu ada pula puteri yang bawa kita pergi berjalan ke pantai, bawa ke sana, bawa ke sini, dalam keadaan nikmat. Benda-benda yang menyeronokkan. Maka itu dibenarkan untuk kita ceritakan dekat orang lain. Adapun mimpi yang buruk, maka tidak digalakkan untuk kita bercerita kepada orang lain, melainkan kalau kita nak mengetahui apakah makna mimpi tersebut, maka kita pergi bertanya kepada orang yang boleh mentadbir mimpi, orang yang mahir untuk nak tengok mimpi kita ni, apa tanda dia, kan? Apa tanda dia? Dan yang akhir zaman ni tuan-tuan, payah dah nak jumpa orang yang boleh takbir mimpi. Baik. Dan apabila dia bermimpi sesuatu yang dibenci, maka jangan diceritakan, hendaklah dia bangun dan berdoa. Ini Nabi ajar. Hadis riwayat Ahmad. Nabi ajar maksudnya kalau mimpi yang baik, boleh cerita dekat orang lain. Kalau mimpi yang tak baik, maka jangan sebarkan, jangan ceritakan dekat orang lain. Kita bangun, amin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah selamatkan kita daripada mimpi-mimpi yang buruk. Sebab mimpi yang buruk ni kadang-kadang dia menakutkan sehingga boleh mendatangkan kemurungan dalam kehidupan kita seharian. Baik. Kemudian menurut riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar berta'awuz. Berta'awuz. Apa ta'awuz? Kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mimpi yang buruk, tiba-tiba kita mimpi tersedar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian digalakkan juga untuk kita meludah di sebelah kiri kita. Menyarankan agar berta'awuz, membaca a'udzubillah apabila seseorang sedar daripada mimpi yang buruk. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sebab minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada mimpi-mimpi yang buruk. Kemudian lebih afdalnya kalau kita mimpi yang buruk, kita bangun untuk salat dua rakaat. Tapi biasanya payahlah tuan, kan? Memang payahlah. Dia bangun, dia tersedar, a'udzubillah pun tak teringat. Aku mimpi apa ni? Tidur balik. Kan? Dan ada perbahasan para ulama berkaitan dengan mimpi ni. Bila mana kita mimpi yang buruk, kalaulah kata kita tidur, kepala kita dekat pangkal apa ni, katil, kan? Maka bila mimpi yang buruk tu, kita bangun, kemudian kita meniupkan, baca a'udzubillah, tiupkan 3 kali di sebelah kiri kita, kemudian kita beralih arah kepala kita ke tempat lain. Itu antara untuk mengelakkan mimpi yang buruk. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada mimpi-mimpi yang buruk. Baik. Dan berdasarkan hadis di atas dan penerangan para ulama, wujudnya mimpi yang berbentuk petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan mimpi mainan syaitan. Namun begitu, tiada nas atau dalil yang jelas bagaimana cara membezakan antara mimpi yang benar atau mainan syaitan.
melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui selok belok takwil mimpi ni. Kita tak tahu pun kan. Secara nasnya tidak ada dalil yang mengatakan mimpi sekian ni baik, mimpi sekian ni buruk kan. Tapi secara apa yang kita rasa bahawasanya apa yang baik itu adalah kebaikan untuk kita. Apa yang kita rasa bila mimpi tu rasa buruk, rasa tak seronok, rasa takut, rasa risau, itu adalah mimpi yang buruk. Ni tak ada dalil pun tentang mimpi yang buruk ni bagaimana. Tinggal lagi adalah perbahasan tentang para ulama sebutkan beberapa kriteria mimpi yang baik dan mimpi yang buruk ni. Baik. Walau bagaimanapun terdapat perbincangan para ulama mengenai piawaian, mengenai mimpi yang benar, antaranya Syekh Al-Hasan Al-Du'du, seorang ulama dari Mauritania, merumuskan 3 tanda-tanda mimpi yang benar. Ini perbahasan para ulama, bukan daripada dalil hadis ataupun dalil Al-Quran. Ulama melihat daripada beberapa keadaan. Orang yang datang jumpa dia ceritakan mimpi sekian, mimpi sekian. Jadi ulama mengambil pandangan orang yang datang tu untuk diberikan penjelasan. Maka dirumuskan 3 tanda mimpi yang benar. Yang pertama dia kata mimpi yang tidak berlawanan dengan hukum syarak. Mimpi yang benar, mimpi yang tidak berlawanan dengan hukum syarak. Mimpi-mimpi kita tengah duduk berlonggok dengan orang-orang yang tak baik, tengah tu tonggang benda yang tak baik, kan? Wala'iyadzubillah. Ini mimpi yang berlawanan dengan syarak. Maka dia adalah mimpi yang tidak baik. Kalau kata mimpi yang tidak berlawanan dengan syarak, contoh kata kita mimpi pukul 1 pagi kita bermimpi yang kita ni keluar rumah, melangkah, jalan depan sikit tengok ada masjid. Contoh. Ni contoh tak, bukan ni yang paling benar, tak. Ni sebagai contoh sahaja. Pergi masjid, kita masuk masjid, kemudian kita salat 2 rakaat. Kita baca Quran, contoh. Kan, lepas tu habis 1 muka 2 muka kita tutup. Lepas tu berjalan keluar balik ke rumah. Sebelum masuk pintu rumah, mimpi tu hilang. Contoh, kan? Ini antara contoh-contoh mimpi yang baik lah. Tiba-tiba kita mimpi kita infak dekat anak yatim, kita mimpi kita infak dekat fakir miskin dan sebagainya. Ini semua mimpi yang baik, termasuk dalam mimpi yang benar. Yang kedua dia kata merumuskan tanda mimpi yang benar, mimpi yang dilihat tidak berlawanan dengan hukum logik akal. Mimpi yang tidak berlawanan, dilihat tidak berlawanan dengan hukum logik akal. Ini mimpi benar. Mimpi yang benar, kita berjalan pergi ke masjid. Itu memang logik lah, kita boleh buat benda itu. Mimpi yang tak benar apa? Mimpi yang tak benar, tiba-tiba kita boleh naik panjat langit tanpa tiang. Panjat naik ke atas, kan? Contoh. Ini sebagai contoh, tuan. Naik ke langit, nampak macam kita pegang tiang, tapi tak ada tiang. Ini yang tidak logik akal. Ini yang dibahaskan oleh para ulama. Nak tengok mimpi ni benar ataupun tidak. Dan perbahasan ulama ini bukanlah semestinya benda itu benar belaka. Tak. Ini hanya apa yang didapati oleh para ulama sebagai daripada mimpi-mimpi yang datang, yang diceritakan oleh anak-anak murid mereka.
Kemudian mimpi yang benar, yang dikatakan benar, iaitu mimpi tersebut dapat diingati oleh orang yang bermimpi secara terperinci. Orang tu boleh ingat mula mimpi tu tang mana. Mula-mula dia tersedar, dia bangun, dia keluar bilik, dia bila mana dia bangun besok pagi, dia boleh ceritakan satu persatu pergerakan dia. Semalam aku mimpi, aku bangun tidur, aku keluar bilik, aku gini, dia cerita satu-satu. Itu antara mimpi-mimpi benar. Itu tiga ciri yang boleh dilihat mimpi yang benar. Selain itu, sebagian ulama meletakkan tanda-tanda mimpi yang benar seperti seseorang yang sebelumnya tidurnya memenuhi tuntutan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dekat dengan kebenaran. Seperti berwudu, berdoa, membaca ayat 3 kul, berzikir, tidur di sisi kanan dan lain-lain lagi seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dan dalam Fathul Bari. Ini orang yang nak tidur, ambil wudu, solat witir 1 rakaat, 3 rakaat, kemudian baca Quran, lepas tu dia menghadap, duduk di atas katilnya, baca 3 kul, baca ayat kursi, kemudian dia sembuhkan pada tangan dia, sapukan pada seluruh badan dia, kemudian dia baring, dan dalam keadaan baringnya itu dia tarik tasbih dengan berzikir. Berzikir, kemudian terlelap, tertidur. Dia tidur itu, maka dalam tidurnya itu dia bermimpi. Ini lebih dekat kepada mimpi yang benar. Ulama tak kata 100% benar, tak, tapi lebih dekat mimpi ini, mimpi yang benar. Jadi kita nak dapatkan mimpi yang benar, tuan-tuan, mimpi yang baik ini, antara cara dia kita kena ikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, dengan berwudu, dengan kita salat sunat 2 rakaat contohnya, kemudian kita baca Quran, kemudian kita baca ayat-ayat pendinding, kemudian last sekali sebelum terlelap tu kita baca zikrullah, berzikir, selawat ke zikir ke sampai kita terlelap. Jangan pula lepas solat sunat tu duduk berborak dengan orang rumah, mengumpat orang sebelah. Tak edit tu, tak edit. Tu kalau mimpi tu mimpi yang buruk dapat tu. Tak dapat mimpi yang baik. Nak sebutkan bahawasanya apa yang kita buat sejajar dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat kepada mendapat mimpi yang benar, mimpi yang baik. Baik. Sementara itu, mimpi mainan syaitan dapat dipastikan melalui perbezaannya dengan ciri-ciri mimpi yang benar, seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama tadi. Itu sebaliknya kan. Kalau jenis balik rumah terus dengan wudu pun tidak, kemudian baca pendinding pun tidak, apa pun tidak, terus lompat atas katil, dengar-dengar dah berdengkur je kan. Itu lebih kepada mimpi yang buruk, lebih dekat dengan mimpi yang buruk. Baik. Antaranya kejadian yang dilihat dalam mimpi berlaku secara tidak masuk akal, seperti seseorang boleh bercakap di dalam air dengan suara yang jelas dan terbang di langit yang tinggi seperti adiwira. Kita boleh terbang. Ilmu apa pula kita dah dapat kan? Kita boleh terbang, boleh cakap dalam air ni, dalam kolam ni, boleh borak dengan orang depan kita. Ini benda yang mustahil. Benda yang mustahil bagi akal kita lah.
Jadi bila mana mimpi yang sedemikian, maknanya mimpi ni mimpi yang tidak benar, mainan syaitan, gangguan syaitan dan sebagainya. Baik. Antara lain mimpi mainan syaitan, ia datang dalam bentuk jalan cerita yang agak serabut dan terlalu banyak jalannya sehingga sukar seseorang untuk mengingati kembali apabila sedar daripada tidur. Dia mimpi mula-mula dia jalan dekat masjid, dekat Jasin. Tiba-tiba dia sampai ke Bangladesh. Tiba-tiba dia sampai ke England. Main lompat-lompat kan. Itu semua antara tanda-tanda mimpi yang tidak baik. Baik. Adakah wujud amalan tertentu untuk menjauhkan diri daripada mimpi yang buruk? Persoalannya, terdapat amalan yang diamalkan oleh salah seorang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Al-Azkar. Setiap kali hendak tidur, beliau membaca doa, "Ya Allah, aku berlindung padamu mimpi yang, aku memohon padamu mimpi yang saleh dan benar, bukan mimpi yang dusta. Aku memohon padamu mimpi yang bermanfaat, bukan mimpi yang memudaratkan." Kita nak tidur tu selepas daripada kita baca Quran, lepas daripada kita baca doa pendinding, kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada mimpi pada malam ini, maka minta mimpi yang baik, yang benar. Hindarkan daripada mimpi yang buruk, mimpi yang tidak bermanfaat. Sebab mimpi yang tidak bermanfaat ini sebenarnya dia lebih kepada untuk menakutkan diri orang yang bermimpi. Ini semua kerja syaitan belaka. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi kita cubalah amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan mimpi yang benar, yang baik ini, dengan kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nak tidur berwuduk, salat sunat, witir contohnya, last lah tu kan. Kemudian kita baca bacaan Al-Quran, sama ada 3 kul ke, ayat kursi ke. Kemudian dengan kalau boleh dengan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk kan. Banyaklah pula ustaz kan. Macam ni sampai ke pagi tak tidur ni. Itu antara tu lah, bukan semua benda nak dibaca tak. Kalau kita boleh baca Waqi'ah, baca Waqi'ah. Kalau boleh baca Al-Mulk, baca Al-Mulk. Kalau kita tak boleh baca 2 ni, kita baca 3 kul. Tak boleh 3 kul, kita baca ayat kursi. Kan? Kalau tak boleh baca ayat kursi, Bismikallahumma ahya wa amut. Habis tidur. Kan? Itu antaranya, antara amalan yang boleh kita buat. Dan yang paling baiknya bila mana kita nak tidur tu, selepas saja kita selesai membaca bacaan-bacaan tersebut, maka kita habiskan tidur kita itu dengan zikrullah, dengan amalan zikir. Biasanya kalau nak tidur dalam keadaan kita berzikir, pastikan maksudnya kita tidur dalam bilik kita. Dan bilik kita tidak ada televisyen. Kadang-kadang ada orang kat luar pun televisyen, dalam bilik pun televisyen kan. Penuh televisyen kat rumah. Sebab kalau kata kita tengok TV dalam keadaan tengok TV terlelap, kadang-kadang apa yang kita lihat pada TV tersebut, dia boleh masuk dalam minda kita. Kita boleh tengok dalam mimpi kita. Contoh kata macam orang yang sangat rindu dengan seseorang kan. Sangat rindu. Dia sangat teringat dengan seseorang. Dia boleh
Dengan sebab sangat rindu dan sangat teringat itu, sampai dibawa kepada tidur, dan dalam mimpi dia boleh jumpa orang tu. Dia boleh tengok orang tu. Dia boleh bertemu dengan orang tu. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita cuba amalkanlah. Amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elakkan tengok TV. Kalau dah kata nak tidur tu memang menghadap TV, tuan-tuan, zikir memang ke laut lah. Zikir ke laut, memang tak ada harapan. Jadi elakkan. Nak tengok TV ada masa dia, kan? Kemudian selesai tengok TV tu, tutup TV, masuk tidur. Tak adalah kita terganggu dengan rancangan televisyen tu. Kalau tengok TV ni memang boleh sampai pagi, kan? Kena pula yang orang ada istro. Berulang-ulang cerita tu. Dia tengok tu. Balik-balik cerita tu. Balik-balik cerita tu. Tengok juga. Agak-agak tak jemu katnya, kan? Orang tengok TV yang ada istro ni. Saya cakap sebab saya tak ada istro. Okey lah. Baik, tuan. Baik, kita tengok satu lagi hadis Nabi SAW. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza iqtaraba az-zaman lam takad takdhibu ru'yal mu'min, wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Maksudnya bahawa Nabi SAW bersabda, apabila masa menjadi singkat, maka lambat laun mimpi seseorang mukmin itu tidak berdusta. Mimpi seseorang mukmin itu tidak berdusta. Mimpi seorang mukmin merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Dalam satu riwayat, orang yang paling benar mimpinya daripada kalangan kalian ialah orang yang paling benar percakapannya daripada kalangan kalian. Nabi kata apa? Apabila masa semakin singkat, maka lambat laun mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Maksudnya mimpi orang mukmin dia akan jadi mimpi yang benar. Nabi sebut ni bila? Lebih daripada 1400 lah tahun yang lepas. Nabi kata masa menjadi singkat. Dan hari ni kita dapati bahawasanya masa ni, tuan-tuan, kita biasa dengar orang cakap tak cukup masa. Bukan tak cukup masa. Masa tu kita rasa dah semakin singkat. Masa tu dah semakin singkat. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz jaga anak balik, anak tu. Minta maaf tuan-tuan. Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail telefon. Seram ni. Baik. Nak ceritakan di sini bahawasanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana 1400 tahun yang dulu. Nabi kata apabila masa menjadi singkat, maka lambat laun mimpi seorang mukmin itu tidak akan berdusta. Itu masa 1400 tahun yang lepas. Hari ini kita boleh lihat bahawasanya masa semakin singkat, kan? Kita rasa
belum minggu lepas baru sahaja hari Selasa. Ni dah selesai balik. Masa tu semakin dekat. Ni sekarang kita rasa besok baru Rabu. Sampai Jumaat kita rasa baru rasa Rabu dah Jumaat. Dari pagi tadi pagi kan. Kemudian ni dah petang. Semua rasa macam kita rasa keheranan, heran kenapa masa ni rasa macam cepat sangat. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang, iaitu di zaman kita ataupun zaman selepas kita nanti, masa yang semakin singkat ini menjadikan mimpi orang-orang beriman ini tidak akan berdusta. Maksudnya kebanyakan mimpi orang yang beriman akan dilihat dengan kebenaran. Dilihat dengan kebenaran. Lebih-lebih lagi para ulama, para salihin. Jadi kita kena ingat bahawasanya mimpi orang salih ni kebanyakannya mimpi yang benar. Bukan kata mimpi orang salih sahaja yang benar, tetapi pandangan orang salih juga dilihat sebagai pandangan yang benar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allahumma salli alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin, kerana sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Firasat orang mukmin, apa yang difirasatkan masa depan, maka dia akan berlaku. Sebab pandangan dia bukan pandangan macam kita. Pandangan dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandu dia untuk dia berfikir yang lebih baik lagi untuk masa hadapan. Bukan maksudnya dia boleh tengok masa hadapan, tak. Tapi Allah Ta'ala bagi ilhamkan kepada para salihin, para ulama salihin ini, mereka yang boleh memandang lebih jauh ke hadapan lagi. Kalau kita lihat tuan-tuan, sebelum ni banyaklah pandangan-pandangan yang ulama-ulama kita buat. Orang takkanlah ini semua pandangan kosong, pandangan mak jinin. Hari ini kita boleh lihat kan banyak pandangan-pandangan para ulama telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana keadaan kita hari ini. Jadi kita kena ingat benar apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin, kerana mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kita, bukan macam saya ni lah tuan-tuan, masya-Allah kan. Maksudnya orang salih ni, para ulama salih ini, mereka hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Maka setiap apa yang diungkapkan itu berlandaskan kepada apa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ru'yal mu'min juz'un min 76 juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Dalam satu riwayat, orang yang paling benar mimpinya daripada kalangan kalian ialah orang yang paling benar percakapannya daripada kalangan kalian. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar perkataannya. Orang yang paling benar perkataannya iaitu orang yang dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan berdusta. Maksudnya mereka tidak akan sekali-kali melakukan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
apa yang mereka sebutkan itu berlandaskan kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bila mana seseorang mukmin, seorang para salihin, para ulama salihin yang bermimpi dan mereka menyatakan mimpi di sekian, dia ceritakan dekat anak murid dia, sebenarnya ada sebahagiannya mimpi yang benar. Ada sebahagian mimpi yang benar, tuan-tuan. Tapi mimpi ini dia tak boleh jadi pensyariatan lah. Dia segala hanya untuk panduan kita. Dia tidak boleh disyariatkan. Untuk amalan sendiri-sendiri itu boleh. Tapi untuk disyariatkan tidak dibenarkan. Sebab syariat telah komplit, telah selesai penurunannya. Mimpi ni sebagai untuk amalan-amalan sendiri-sendiri yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi kita lihat bahawasanya apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi yang disebut dengan Sadiqul Masduq, yang sangat benar perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedia maklum bahawasanya tidaklah Nabi ini mengeluarkan perkataan melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi orang beriman ini sebahagian daripada tanda-tanda kenabian. Bukan maksudnya orang beriman jadi nabi, tak. Kedudukan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bawah sikit daripada kenabian, maqam kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga disebutkan dengan selain daripada para mukminin, para salihin, para ulama, dan mereka juga sebahagiannya ada yang disebutkan dengan para aulia as-salihin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat para wali ini, mereka kebanyakannya, kalau apa yang disebutkan oleh para wali ini, kebanyakan benda yang kita lihat hari ini banyak yang benar daripada perkataan-perkataan mereka. Jadi kita kena menerimanya dengan secara terbuka. Bukanlah maksudnya kita tidak boleh untuk menolak, tetapi siapa kita untuk menolak apa yang disampaikan oleh para ulama, para salihin, para aulia salihin, yang mereka sangat dekat, sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni baru nak bertatih, nak sampai ke Allah. Mereka dah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan mereka. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat atas perkongsian ini. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini pada minggu yang akan datang, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر الأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضى قولا فعلا كرما والرزق لكل حلالا دائما وأخلتك يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس الشفاء وعلى صحبه مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.